Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman para hadirin, program kita akan bermula tidak lama lagi. Kami amat menghargai kerjasama anda untuk memberi sepenuh perhatian sepanjang majlis ini berlangsung. Para hadirin diminta untuk kekal sehingga penghujung program ini untuk menerima isi jel antarabangsa anda. Sukacita saya ingin mengingatkan para hadirin untuk mengisi borang kehadiran serta borang maklum balas yang akan disediakan di ruangan komen YouTube pada akhir program ini. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Datuk Seri Isham Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia, Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Haji Rosman Mahmud, Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu, Yang Berbahagia Datuk Haji Wan Muhammad Sani Datuk Haji Saleh, Pengasas Sani United Berhad, Encik Wan Muhammad Iskandar Datuk Saleh, Pengarah Urusan Sani Express Sdn Berhad, Yang Berbahagia Encik Firdaus Datuk Abdul Manaf, Pengarah Elfra Group of Companies, Yang Berusaha Dr. Nik Fakrul Hazri Nik Hassan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Yang Berusaha Dr. Siti Sumiati dan Puan Pungki Lela Saputri, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agong Unisula Indonesia, para pensyarah, barisan jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Melayang serintit di atas bermatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Saya Nur Aisyah Safiah binti Kamasaudin selaku pengacara majlis bagi program pada hari ini ingin mengucapkan selamat datang ke Career Path Islamic Finance and Strategic Planning Anjuran Finance Student Association FISA. Majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan wawasan setia warga UiTM.
Majlis akan diteruskan lagi dengan bacaan Al-Quran oleh pelajar daripada Unisula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Bugi Lela Saputri and My name is Dr. Siti Sumiati. we are lecturers from Faculty of Economics Universitas Islam Sultan Agung Indonesia. We are here together with our students. They are Salsabila Aizatul Muna from Undergraduate Program of Accounting, Ilham Alfiansyah from Undergraduate Program of Accounting, and Rizka Salsanabila from Undergraduate Program of Management. Okay, first I want to take a moment to express my sincere gratitude to UITM Cawangan Trengganu, Malaysia, and especially to Dr. Wan Anissa Bandung for the privilege of having us in this program, Career Path, Islamic Finance and Strategic Planning, Value Added Mentorship, and Tasmi Tahfidz 2023-2024. Your support have been invaluable. I also appreciate the time and effort you have dedicated to this program, and I want you to know that your impact extends far beyond our formal interactions. Your program has inspired and motivated us and our students to strive for excellence and to approach challenges with a positive and proactive mindset. Is that right, Dr. Siti? That's right, Ms. Bungki. Alhamdulillah, Unisula sudah beberapa kali mengikuti program ini dan joining this program, baik mengenai mentorship ataupun juga program Tasmi Tahfidz. Dan tahun ini Alhamdulillah kita mengirimkan wakil-wakil baik dari mahasiswa undergrad program dari manajemen dan akuntansi dan juga program mahasiswa dari program magister manajemen dan juga magister akuntansi. Dan alhamdulillah kita merasa bahwa program ini sangat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa dan juga utamanya adalah mendukung visi misi Unisula membangun generasi khaira ummah, kemudian mendidik mahasiswa-mahasiswanya yang berbirrul walidain menjadi anak soleh-solehah dengan cara memuliakan mereka dan bertakrimul aulad. Oke, dalam kesempatan ini kami juga menghadirkan 3 mahasiswa kami. Kita pada kesempatan ini ada 3 mahasiswa dari program S1 Manajemen dan juga S1 Akuntansi yang akan membacakan kalam-kalam ilahi suci Al-Quran, yaitu Ananda Salsa, Ananda Ilham, dan juga Ananda Rizka. Time is yours, please. Nama saya Salsabila Aizatul Muna. Di sini saya akan melafalkan Quran Surah Al-Anfal ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'adzim.
Perkenalkan, nama saya Ilham Arfiansyah. Saya akan melafalkan Quran Surat Al-A'raf ayat 196 sampai 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsanabila. Saya akan melafalkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Once again, we are truly grateful for the opportunity to have us. We are looking forward to continuing to another program ahead. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dihormati sekalian, diharap semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat. Pada pagi yang indah ini, dapat kita berkumpul bersama-sama di program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning, anjuran Finance Student Association FISA UiTM Changan Terengganu, serta berkolaborasi bersama Universitas Islam Sultan Agong Unisula, Alfra Group, Sani United Berhad serta MIDF. Untuk makluman para hadirin, program ini bertujuan untuk memupuk nilai kepimpinan yang murni di dalam jiwa pelajar dan merupakan salah satu cara yang menarik dan unik untuk kebolehpasaran pelajar serta dapat menggalakkan pelajar untuk memperbaiki dan memperkukuhkan lagi bacaan Al-Quran. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan, sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Tanpa melengahkan masa, marilah kita memulakan majlis dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Rosman Mahmud, Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Changan Terengganu untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga UiTM di hatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Datuk Seri Isyam Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Haji Wan Muhammad Sani, Datuk Haji Saleh, Pengasas Sani United Berhad. Encik Wan Muhammad Iskandar, Datuk Saleh, Pengarah Urusan Sani Express Indian Berhad. Yang berbahagia Encik Firdaus Datuk Abdul Manaf, Pengarah Alfra Group of Companies. Yang
yang berusaha Dr. Nik Fakhrul Hazri Nik Hassan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Yang berusaha Dr. Siti Sumiati dan Puan Pangki Lela Saputri, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agong Unisula Indonesia. Para pensyarah barisan jawatan kuasa, seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita menjayakan satu majlis ilmu yang insya-Allah semoga kita semua diberkatinya. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan para tetamu kehormat serta hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa pada hari ini. Saya bagi pihak UiTM Cawangan Terengganu berterima kasih dan bersyukur di atas kesudian Datuk Seri Isham Ishak dalam usaha menyokong program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning. Datuk Seri Isham adalah bekas pelajar saya. Beliau merupakan alumni UiTM batch tahun 1988 hingga 1991. Saya amat bersyukur melihat alumni UiTM telah berjaya dalam karier, termasuk Datuk Seri Isham. Saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Encik Hanif Jamil, Timbalan Pengurus Besar Keuangan Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami. Encik Hanif juga merupakan alumni UiTM batch 2005 hingga 2009. Penganjuran program seperti ini diteruskan dengan penglibatan barisan panel dari dalam dan luar negara, iaitu Dr. Siti Sumiati dan Puan Pungki Lela Saputri, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, Dr. Wan Anisa Banun Datuk Saleh, Dr. Zalinawati Abdullah dan Dr. Muhammad Khairi Ismail. Tahniah saya ucapkan kepada penasihat-penasihat FISA, Dr. Wan Anisa Banun Saleh, Datuk Saleh dan Puan Nurul Syuhada Baharudin. Pengurusi FISA, Saudara Muhammad Nakib Syahmi bin Mahathir dan juga Ketua Projek Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Noor. Seterusnya barisan ahli jawatankuasa kerana bertungkus lumus melaksanakan program bersama alumni UiTM dan kelab dalaman. Usaha murni penganjuran program ini bekerjasama dengan Kelab Tahfiz Plus yang akan memberi impak yang positif dan mendalam kepada para pelajar, insya-Allah. Sahabat dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana difahamkan perancangan strategik telah berjaya dicapai sehingga Finance Student Association atau FISA telah mendapat anugerah kelab fakulti tempat pertama selama 5 kali berturut-turut bawah unit kualiti mahasiswa. Salah satu program yang dianjurkan oleh FISA iaitu program Tahsmi Tahfiz Al-Quran telah mendapat tempat ketiga dalam kategori projek KTP terbaik 2022 di peringkat keseluruhan kampus UiTM se-Malaysia. Oleh itu, membuktikan projek seperti ini harus diteruskan setiap tahun demi kejayaan dunia dan akhirat. Program seperti ini dikenal pasti sesuai dijadikan sebagai aktiviti tahunan kerana ianya memberi banyak impak yang positif kepada para pelajar serta komuniti luar, di samping dapat mengeratkan silaturahim sesama kita. Saya menyokong para pelajar, terutamanya seluruh pelajar UiTM Cawangan Terengganu, untuk melibatkan diri dalam aktiviti kerohanian dan kepimpinan yang berstrategik untuk peluang kejayaan yang diberkati Allah. Semoga inisiatif sebegini akan terus berterusan pada masa yang akan datang. Amin ya Rabbil Alamin. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Rosman Mahmud di atas ucapan alu-aluan itu tadi. Terbang di awan, burung jentayu, di atas papan batang jerami. Tampillah tuan kami merayu, bersama ucapan kata perasmi. Majlis terusnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Seri Isham bin Ishak, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Yang Berhormat Profesor Madya Dr. Haji Rosman Mahmud, Timbalan Rektor Bahagian Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Terengganu. Yang bahagia Datuk Haji Wan Muhammad Sani Datuk Haji Saleh, Pengasas Sani United Berhad. Encik Wan Muhammad Iskandar Datuk Saleh, Pengarah Urusan Sani Express Sentianan Berhad. Yang berbahagia Encik Firdaus Datuk Abdul Manaf, Pengarah Alpha Group of Companies. Yang berusaha Dr. Nik Fakrul Hazri Nik Hassan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Yang berusaha Dr. Siti Sumiati dan Puan Pungki Lela Saputri, Pensyarah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agong Unisula Indonesia. Para pensyarah, barisan jawatankuasa, seterusnya hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat, kurnia dan izinnya dapat kita bertemu pada hari ini untuk meraihkan program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning bersama-sama. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penyanjur kerana sudi menjemput saya merasmikan majlis yang bermanfaat, iaitu program yang ada hubungan nilai akademik dan kerohanian, supaya peserta bersedia untuk menyusun strategi membina kerjaya yang diberkati oleh Allah setelah tamat pengajian mereka. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada pihak penganjur, iaitu Persatuan Kewangan Pelajar dengan nama sinonimnya Finance Student Association, yang saya percaya terdiri dari anak-anak muda, telah berjaya mengadakan program akademik dengan ada nilai tambah mentor dalam bimbingan hafazan Al-Quran. Saya juga mendapat maklumat berkenaan peserta untuk program kita ini terdiri dari kalangan pelajar-pelajar universiti dalam dan juga luar negara. Ini membuktikan bahawa anak-anak muda masih menitik beratkan nilai-nilai keagamaan secara murni dan berterusan walaupun sibuk dalam tugasan di pengajian peringkat tinggi. Saya juga menyuruh kalian untuk terus dan sentiasa menganjurkan program seumpama ini. Alhamdulillah, saya percaya program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning adalah satu program yang akan memberi manfaat kepada peserta dan para hadirin pada hari ini, di dunia dan juga di akhirat. Di kesempatan ini juga tahniah saya ucapkan kepada Dr. Wan Anissa Datuk Saleh dan Puan Nurul Syuhada Baharudin kerana telah menggalakkan mahasiswa untuk sama-sama melaksanakan program ini. Tahniah juga kepada saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Noor sebagai ketua program kerana berjaya memimpin ahli jawatankuasa dalam menggerakkan program ini yang saya percaya akan menitik beratkan ilmu kewangan Islam dan perancangan strategik dalam kerjaya. Tidak dinafikan bahawa pengalaman dalam mengurus serta menyertai program begini akan berguna untuk menjadi asas kepimpinan dalam kerjaya di masa depan kelak. InsyaAllah, program ini dapat membentuk sifat holistik di kalangan para peserta dan barisan jawatankuasa yang akan menjayakan program ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Isham Ishak atas ucapan serta perasmian sebentar tadi. Hadirin yang dikasihi sekalian, program pada hari ini akan diteruskan lagi dengan agenda utama, iaitu sesi perkongsian daripada panel.
Dengan ini saya menjemput Dr. Wan Anisa Banom binti Datuk Saleh, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, Encik Hanif Jamil, Dr. Zalinawati Abdullah, Dr. Muhammad Khairi Ismail, Puan Pungki Lela Saputri dan Dr. Siti Sumiati untuk meneruskan majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis bersama kita pagi ini, malam ini adalah Ustaz Wan Anwar Wan Mamat. Terima kasih, Doktor. Pagi malam ni selalu kita tukar selalu buat pagi, Ustaz. Kali ni kita buat malam kan. Biasanya dalam kelas kita belajar berkaitan kewangan Islam. Ni majoriti pelajar adalah daripada Unisula dan juga Universiti Teknologi Mara, UiTM. Ini berkaitan filosofi of Islamic Finance. Filosofi ni ada 4 perkara yang pelajar belajar dalam kelas. Pertama, kita kena elakkan riba. Kedua, gambling kan? Gambling. Kita panggil apa? Judi lah. Judi. Kita elakkan jual barang-barang yang mengganggu hak orang lain, okay? Atau yang tidak mengikut syariah lah. Dan kita dah sebutlah 4 tu lah, riba. Dan satu lagi gara. Gara ni sesuatu yang tidak pasti, yang berbahaya. Sebelum kita pergi jauh lagi berkaitan dengan gambling, berkaitan dengan judi, kita lihat pada diri kita, pada aktiviti seharian kita terlibat tak dengan judi, terutama dari segi sukan. Macam saya ni minat sukan, Ustaz. Ustaz pun bola sepak kan? Okey. So, ramai yang tak sedar kita terlibat dengan judi secara tidak langsung apabila kita kutip duit yuran. Ustaz boleh tak jelaskan kaedah tersebutlah, kaedah yang betul. Dia kita balik kepada problem dia tadi, Doktor. Terima kasih. Apabila kita mengutip satu amount kan, pakar-pakar kutip yang sekurang RM50 seorang, RM20 ataupun satu tim. Misalnya kita main bola, kalau saya main bola, Doktor main pingpong, bagi dia suka-suka tangan yang lain, kita suka-suka kaki. Hasil daripada itu kita mengambil, membuat hadiah dalam berbagai-bagai nilai lah. Semesti nombor 1, yang pertama banyak sikit, yang kedua kurang sikit, yang ketiga paling kurang, yang last tak ada apa-apa. Tapi yang menarik ni, dia boleh menjadi judi apabila kita mengumpul duit-duit yang dikutip pada semua orang ataupun semua tim tadi, kemudian kita jadikan dia sebagai hadiah. Dan seorang tidak akan dapat hadiah yang sama dengan orang lain, maka dia boleh menjadi seperti judi. Kalau kita tengok zaman dulu, maknanya sekarang ni duit yang dikutip sama-sama kumpul, lepas tu siapa yang cepat dia dapat, macam tu jadinya. Maka dia berebut. Yang menjadi judi ni ialah apabila kita saling berebut duit tersebut ataupun hadiah tersebut, dan siapa yang cepat dia dapat misalnya, ataupun siapa yang menang banyak dia akan dapat. Sedangkan duit itu diputuskan bersama. Tidak boleh menjadi begitu. Contoh yang kita buat macam pertandingan memancing misal kata, yang selalu dibuat kita tak pasti sama ada lagi atau tidak sekarang. Apabila dikumpul duit yang bayaran-bayaran penyertaan tadi dijadikan sebagai hadiah. Kira semua dah dapat 100 orang penyertaan. Dia cover tengok tu, oh dah dapat cover tak hadiah kita. Okey, dah dapat, kita dapat untung sedikit. Yang itu jadi tak boleh. Hadiah tadi mesti ada dahulu. Hadiah dah ada dah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bagaimana cara kita mendapatkan hadiah? Itu terpulang pada kita. Mungkin dapat sponsor, mungkin juga ada orang bagi hadiah, mungkin juga kita pergi ketua jabatan kita memberikan hadiah. Dan tentu yang jurang-jurang tadi tidak boleh dimasukkan untuk dijadikan sebagai hadiah bersama. Maka kita akan boleh selamatkanlah. Macam tu. Itu kaedah dia lah. Yang biasa terjadi apabila kita berebut
duit penyertaan yang sama-sama kutip, kemudian kita berebut sama-sama. Maka yang itulah dia menjadi satu konsep diri. Betul. Kena elak macam tu, kena cari duit lain dulu. Ya. So itu pentingnya bila kita nak sertai sesuatu aktiviti tu, kita tengok poster mereka. Ya, betul. Ada tak sponsor? Kalau tak ada, tengok dulu betul. Tak ada logo, kita boleh tanya siapakah yang sponsor. Takut mereka gunakan duit yuran, tanpa kita sedari kita terlibat dengan judi. Ya, sebab duit tak ada lagi. Tapi dah tak ada harga macam tu. Tapi macam mana Ustaz? Saya tengok kadang-kadang masih lagi berlaku. Adakah kalau dia berlaku, adakah benda ni satu dosa, takut dipersoalkan di akhirat kelak? Sama ada katakan saya penasihat persatuan, lepas tu student saya ejeki saya buat aktiviti tu, saya tanggung dosa tak Ustaz? Itu gunanya ada penasihat. Dalam setiap aktiviti, dalam setiap persatuan, itu gunanya ada nasihat. Sebab itu dalam perbankan Islam sendiri dia ada panel agama dia. Panel syariah dia yang menentukan sistem kewangan tersebut mengikuti syariat atau tidak. Itu gunanya panel syariah tersebut. Okey, dan panel syariah itu mesti dilatih oleh orang yang sangat berautoriti. Okey, maka kembali kepada kita, persatuan pelajar dan sebagainya, mesti tanya dengan penasihat. Setiap every single thing yang berada dalam program tersebut mesti diketahui oleh penasihat, supaya mereka dapat memberikan gambaran. Kalau tak faham juga boleh tanya kepada mereka yang lebih faham. So, penasihat juga memainkan peranan dalam menentukan program itu betul atau tidak. Okey, terima kasih Ustaz. Sebelum ni, kalau ikutkan zaman muda-muda dulu, zaman jahil mungkin masa kita student tu, tak tahu ni Ustaz. Kadang kita ikut je. Dah tu saya berdosa lah dulu Ustaz. Macam mana? Yang dulu tu cerita dulu dah. Allah Ta'ala ini tidak zalim kepada hamba dia. Apa yang telah berlaku dahulu, dan kita telah berjanji itu dalam arti kata kita beristighfar, kita bertaubat, tak membuat ada benda tu ya Allah, tak nak buat dah, maka kita berjanji pada diri kita, pada Allah Ta'ala, pada semua orang, tak nak buat. Bila kita tidak buat itu, insya-Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Hak dulu dah, kita tak reti dah macam mana kita nak corner balik, nak bagi ni satu masa yang sangat lama kan. Jadi Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa kita insya-Allah. Dengan syarat kita meninggalkan terus dan kita bertaubat, tidak akan lagi mengulangi dia insya-Allah. Yalah, masa tu tengah tak tahu apa kan. Jadi kita doa juga sekarang dan akan datang, kita mana pelajar-pelajar berada dalam circle, berada dalam kumpulan yang membantu ikut syariah yang ditentukan oleh Allah. Dan pelajar-pelajar bila organize event ni, organize sukan dan lain-lain, bukan masa di universiti sahaja, nanti akan berterusan hingga ke syarikat-syarikat yang pelajar-pelajar bekerja, masuk ke jadi alumni. Jadi kalau kita tak praktis sekarang, takut kita terbawa dengan perangai yang dimukai oleh Allah. Dia menjadi latihan untuk kita buat nanti akan datang. Kita buat dengan cara yang begitu. Nanti bila dah sampai kat peringkat dah bekerja, dah lupa dah balik. Sebab kita asyik dengan dunia yang sudah berbeza kan, tak boleh. Jadi kita kena kekal ingat dan konsisten dengan apa nama, dengan niat dan juga usaha kita untuk menekankan kebaikan lah dalam kehidupan kita, insya-Allah. Satu lagi Ustaz, tadi berkaitan dengan berjudi lah. Satu lagi ni berkaitan dengan jual barang. Ada student bertanya, kalau dia jual barang tu tak ada di tangan dia, tapi ada di tangan syarikat, di kategori macam mana kita layak kita nak jual beli dengan katakan dia nak jual kepada kawan-kawan dia ke, dia nak jual tu, apakah barang tu kena ada kat tangan dia dulu ke tidak, atau dia kena pastikan macam mana barang tu dah buat ke, dah wujud ke? Sebab yang kita tahulah, kita tak boleh jual burung yang di langit sebab kita tak tembak lagi, burung tu tak ada lagi, atau anak ayam, kita nak jual anak ayam tapi ayam tu tak bertelur lagi. Itu kalau dari segi peternakan, berkaitan dengan
begitulah. Kalau dari segi pertanian dan dari segi dia nak jual barang tu, macam mana? Sebab banyak sekarang ni dia kata nak jual tapi barang tu tak ada, dia ambil duit dulu. Boleh ke tak macam tu, Ustaz? Dia daripada satu sudut, apabila barang ini kita nak jual sesuatu yang memang confirm ada, satu. Yang kedua, barang tu sudah di dalam tangan kita ataupun tidak. Kalau dia nak jual sesuatu yang tidak pasti, sebab tu yang gharar tu kan, yang dipanggil barangan yang tidak pasti tu kan. Macam dia nak jual, macam kita cakap ni, buah yang berada di pokok. Buah tu tak tahu lagi masak ke, cantik ke, dimakan ulat ke. Dia tak boleh jual macam tu. Bila buah tu memang dah betul, confirm, dah masak, dah luruh, okey. Macam juga dia nak jual apa? Nak jual pokok tanam padi ke apa ke, benda yang tak tahu, tak tahu ada ke tidak ni, tak tahu lagi, tapi kita jual je dulu, tak boleh. Tetapi yang macam kita beli dekat barang-barang yang online tu kan, barang tu tak ada lagi, tapi barang tu dah ada, cuma tak sampai lagi. Itu dinamakan sebagai membeli dengan membayar dahulu lagi baik salam. Baik salam. Itu tidak mengapa, benda tu ada, cuma tak sampai lagi, itu tidak ada masalah. Mengambil bayaran dahulu, kemudian dia akan hantar dengan syarat benda yang dia hantar nanti mengikut spesifikasi yang telah diterangkan. Beli buku tapi tak cukup buku surat, wajib kepada orang yang jual tadi dipulangkan balik, diganti balik buku tersebut, supaya spesifikasi barang yang dibeli tadi, yang dijual tadi, menyamai kehendak dan perbincangan yang terlebih dahulu. Macam kita nak jual barang apa, beli bola ke, beli apa ke dalam dalam online kan, barang tu mesti mengikut spesifikasi yang telah ditentukan dengan komputer. Banyak benda lah kita boleh beli sekarang, tetapi bila sampai barang tersebut dan tidak mengikut spesifikasi dalam masa beberapa hari yang telah dijanjikan, maka wajib pekedai tadi, orang yang menjual tadi, dia pergi ambil semula barang yang lain, pergi ganti balik kepada barang, sama ada melalui pos atau sebagainya. Itu dari sudut teknikal sajalah. Syarat dia mesti dalam spesifikasi dia. Mana ganti balik. Ganti balik. Jualan seperti itu dibenarkan. Baik assalam itu dibenarkan. Yang tak boleh tadi, yang tak pasti, yang tak jelas, ikan di air. Walaupun tak pokok tu pokok kita, taman kebun kita, tapi buah tu tak gugur lagi. Kalau duriannya, kalau buah-buah lain tak masak lagi, belum boleh dikait. Maka semua dalam proses tersebut, sama ada ya ataupun tidak, maka sebab itu tidak bolehkan. Tapi bila benda itu dah ada tapi tak sampai lagi, ataupun kita bayar dahulu, itu tidak mengapa, tidak ada masalah, masih lagi dibenarkan dalam syariat insya-Allah. Macam itulah lebih kurang. Alhamdulillah. So pelajar-pelajar, kalau ikutkan berkaitan kewangan Islam ini yang paling basic. Kadang-kadang kita belajar advance, kita lupa yang basic. Okay, sebab ini adalah amalan harian kita, sebab kita terlibat dengan jual beli secara online, dan kadang-kadang kita nak elakkan daripada makan harta yang dilarang oleh Allah. Banyak juga doktor, kadang-kadang jualan beli kita mengambil dipanggil charge yang maknanya charge yang lebih daripada barang yang sepatutnya. Misalnya, hatta sekali kan saya sebagai contohnya, jual kurma dengan kurma sekalipun, walaupun sama okay. Misal kata kita jual gandum ataupun beras ni, beras A dengan beras B, 1 kilo juga, tapi nilai beras tu berbeza pun tak boleh. Boleh menjadi seperti ini, boleh menjadi seperti riba. Sampai peringkat tertentu Islam menjaga kita supaya jualan itu tidak sebab apa? Supaya tidak berlaku zalim di antara satu sama lain. Itu konsep dia macam itu. Supaya kita tidak menzalimi orang lain, orang pun tidak menzalimi kita. Dalam erti kata yang lain, supaya kita tidak terasa rugi dengan pembelian atau penjualan tersebut. Sampai peringkat macam itu Islam menjaga kita. Kita kadang kita berbalik pada agama. Kadang-kadang kita rasa orang zalimi kita, tapi kita tak sedar kita menzalimi dalam waktu yang sama juga. Sebab kita tak ikut syariat agama. Alhamdulillah. Okey. Saya nak maklum kepada pelajar sekalian,
Selepas ini Encik Hanif Jamil, iaitu timbalan pengarah kewangan Malaysia Railway. Beliau adalah merupakan alumni UiTM. Beliau akan share berkaitan sukuk dan bond, perbezaan sukuk dan bond. Sebab nanti pelajar-pelajar bila mula bekerja, nak cari dana untuk company, untuk syarikat, dari segi nak menambahkan dana, nak jadikan company itu berhad, perlu tahu dengan berkaitan dengan sukuk. Sebab kita tak nak terlibat dengan riba. Sebab basic tadi, riba tadi adalah filosofi dalam kewangan Islam. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis, tahniah kepada yang berusaha, penasihat program, AJK dan tidak lupa juga yang berhormat kepada tetamu khas bagi Majlis Career Path Islamic Finance and Strategic Planning. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam majlis ini. Semoga majlis ini akan memberi manfaat dan kebaikan kepada semua, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Okey, saya Zalina Wati akan berkongsi sedikit tips untuk career path kepada semua pelajar yang hadir. Ini very simple je, tak lama pun, sedikit je. So pada hari ini saya rasa sangat bertuah dapat berkongsi pendapat kepada para pemikir, pemimpin dan mungkin inovator pada masa hadapan dalam bidang pentadbiran perniagaan. Saya percaya mungkin anda semua akan jadi seorang yang hebat di masa hadapan. Sebab itulah anda mengambil inisiatif untuk mengadakan program career path ni. Nampak? Walaupun masih lagi pelajar, tapi anda melihat jauh. Tahniah saya ucapkan. Ini satu visi yang sangat bagus. Okey, perkara ini, sikap ini perlu diterapkan lagi, perlu diambil berat, okey, untuk di masa akan datang. Okey, seterusnya, tanpa melengah masa, saya ingin berkongsi tips apa yang perlu anda sebagai pelajar perlu fikir untuk masa hadapan. Pertama sekali, perlu ada perancangan dalam kehidupan you, yang mana kita pernah dengar bahawa orang yang gagal merancang sebenarnya dia sedang merancang untuk gagal. So sebaiknya sebagai pelajar kena ada timeline untuk you. Apa yang you nak capai? 3 tahun after you have degree ni, within 2 years, within 3 years, 5 years and 10 years. Apa yang you perlu ada? Lepas tu seterusnya. Tapi ingat, perancangan ni bukan untuk kejaya saja, tapi sebaliknya kehidupan you juga yang memberi manfaat kepada orang sekeliling, kepada agama, bangsa dan juga negara. Itu yang terbaik lah. Okey, apa yang saya nak tekan kat sini, you kena fikir selepas you habis belajar, ke mana arah tuju you? You kena tanya hati you lah. Okey, habis belajar ni apa, bidang apa? You nak jadi practitioner ke you nak jadi academician? Itu dua perkara lah. Walaupun nampak sama tapi dia agak berbeza. Practitioner maksudnya you habis belajar, you terus bekerja. So kena tengok apa bidang-bidang yang mendapat permintaan yang tinggi. Apa yang saya tahu sebenarnya fintech ataupun digital kewangan, ataupun apa lagi yang you rasa you perlu ada untuk memastikan you akan dipilih untuk bekerja. Okey, so you kena tengok. Kalau you nak masuk bidang keuangan, apa kelebihan yang perlu ada? Apa maklumat yang perlu ada? Apa skill yang you perlu ada supaya you akan dipilih bekerja? Okey, kedua pula, bidang yang macam mana? Industri yang macam mana you nak masuk? So, itu yang you kena tengok. Kadang-kadang benda-benda you boleh bincang dengan orang sekeliling you, ataupun you boleh buat kajian sekarang. Apa keperluan yang ada? Apa yang saya tahu sekarang ni, fintech mendapat kemahiran yang tinggi lah. Kemahiran digital keuangan kan. So yang ini you kena belajar lah. Okay, jangan ignore something yang related dengan teknologi yang menjadi kepentingan. Ia bukan tradisional lah. Sekarang ni banyak yang memerlukan transaksi online semua-semua tu kan. Yang you kena tahu dari segi digital. Itu tak boleh dinafikan. Okay. Kedua pula, kalau you nak jadi academician, apa yang perlu you ada sebagai academician? Okay. Kalau academician, sebaiknya you sambung belajar.
Okay, kalau sambung belajar, you nak sambung belajar sarjana, master master ada dua, sama ada master by research, master by coursework. You kena pilih master yang macam mana you nak ambil. Kalau you minat research dan you boleh cari pensyarah yang boleh menjadi supervisor yang baik pada you, yang percaya dia boleh bantu you menjadi pelajar yang boleh grad, so you boleh sambung. Okay, tapi you kena tengoklah apa orang kata tendency you nak ambil master by coursework ke master by research. Ataupun you kalau result you bagus, kemungkinan you akan dapat tawaran belajar PhD fast track, which is you tak perlu ambil master, you terus jump kepada PhD. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Okay, so kalau you betul minat jadi academician, you boleh go sambung belajar terus. Jangan tangguh-tangguh. Yang keadaan sekarang kalau you rasa tak nak sambung, nak jadi academician, okay, go ahead, tapi kena sambung belajar. Belajar tu kena pilih bidang yang betul. Okay, ketiga, katakanlah you nak bekerja, tapi dalam masa yang you nak sambung belajar. Okay, so you kena tengok kemampuan diri you. You boleh bekerja dengan penuh cabaran. Kalau boleh, you boleh go ahead buat dua-dua ni. Tetapi cadangan saya tak galakkan untuk buat serentak. Bekerja, terus sambung belajar. Kalau you dapat dua-dua offer, bekerja you dapat, sambung belajar you dapat. Why not you pergi kerja dulu? Sebab kerja ni agak sukar nak dapat kan? So you pergi kerja, tapi dalam masa yang sama, tawaran belajar ni you minta tangguh pendaftaran. So lepas you boleh cope dengan kerja you selama 6 bulan, lepas tu you boleh sambung balik belajar you. Okay? So itu ada 3 tip yang saya beri. Sama ada you bekerja sepenuh masa, belajar separuh masa, ataupun belajar sepenuh masa, bekerja separuh masa. Tapi kena ada jadual, susunan jadual dan kemampuan you. 3 benda. Ingat sebagai academician, sebagai practitioner, ataupun you nak buat dua-dua, tapi kena tengok kemampuan you. Last kali, dalam apa yang you buat ni, you kena tengok environment you. Which environment yang you kena duduk. Kena pastikan persekitaran you membantu you lebih baik, menjadi lebih maju. Dan satu lagi, you kena pilih circle of friends. Itu sangat penting. Sebab circle of friends ni kadang-kadang dia berbagi impact yang sangat bagus. Kawan yang baik, kawan yang positif, insyaAllah you akan baik dan you akan positif. Percayalah cakap saya. Okay? Dan satu lagi, cari mentor. Mentor yang boleh bantu you menjadi lebih baik. Mentor tu tak kira siapa, tapi orang yang lebih baik lah. Maksudnya mungkin pensyarah you ke, mungkin ayah you ke, mungkin somebody yang sangat prominent dalam bidang tu, you boleh ikut. Dalam career tu, you boleh ikut dia supaya jadi sama hebat atau lebih hebat daripada dia. Sebab orang yang hebat ni, dia akan menjadikan orang lain lebih hebat. Itu juga yang perlu ada pada diri you. Dan akhir sekali, saya mengharapkan you jangan pernah putus asa. Terus bersemangat. Okay? Jangan pernah putus asa. Terus je ke depan. Orang kata apa? You kena percaya dengan kemampuan diri you. Orang tak akan percaya pada diri kita selagi kita tak percaya pada diri kita. So you kena percaya dengan diri you. Dan you adalah yang terbaik. Dengan apa yang you dah ada sekarang ni. Apa lagi? You kena go. Go forward. Go forward. Pergi je. Cuba. Okay? Nothing to lose, but you have something to gain. Don't worry about that. Harapan saya yang mempunyai visi yang jelas, hati yang berani, semangat yang tidak pernah padam. Semangat yang sentiasa membara lah. Semoga anda semua menjadi pemimpin dan membentuk masa depan dengan tangan anda sendiri. Okay? Dan harapan saya, manfaatkanlah setiap peluang yang ada dengan bijak dan penuh integriti. Saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Khairi Ismail daripada Pusat Pengajaran Sesuazah UiTM Cawangan Terengganu. Okey, saya memulakan kerjaya saya selepas saya menamatkan pengajaran di peringkat ijazah sarjana muda ekonomi daripada Universiti Utara Malaysia. Selepas itu saya membuat keputusan untuk meneruskan kerjaya saya sebagai penyelidik di sebuah agensi kerajaan. Seperti yang kita tahu, perkara yang paling penting bila kita habis belajar, kita perlu ada satu apa perancangan kita untuk membangunkan diri kita untuk mencapai target kita. So saya bermula sebagai pegawai penyelidik selama 1 tahun dan saya mencari peluang-peluang seperti pinjaman dan juga beasiswa yang disediakan oleh mana-mana agensi. Pada tahun 2013, alhamdulillah
dengan berbekalkan result akademik yang agak baik. Di situlah pentingnya result akademik itu dapat membantu kita untuk mendapatkan peluang-peluang pembiayaan. Di situ saya mendapat beasiswa, iaitu beasiswa yang dari Pertuan Agong, dan saya melanjutkan pengajaran saya di peringkat sarjana ekonomi. Kenapa perlu ada sambung kepada sarjana ni? Kerana kita kena faham syarat untuk menjadi pensyarah. Contohnya untuk kita mengajar di bidang pada peringkat degree, kita perlu ada master. Kalau di peringkat master, kita perlu ada PhD. So saya menyambung pengajaran saya dalam tempoh 1 tahun 6 bulan di peringkat sarjana. Dan apa yang kita perlu lihat adalah apa yang kita nak. So masa belajar tu kita fokus dan kita perlu tahu apa the next kita akan buat. So pada masa tu saya mula berjinak-jinak dengan penyidikan bersama pensyarah. Pada masa yang sama menghadiri kelas. Di situ jugalah saya membaiki dari segi kemahiran komunikasi, menambah baik supaya lebih yakin. Sebab kita kena faham, katakan kalau kita ada nak masuk sesuatu career, kita kena faham apa yang career tu perlukan, apa ciri-ciri orang yang diperlukan. Contohnya kalau kita nak jadi ahli akademik, kita perlu orang yang kita suka dengan ilmu, kita suka dengan nature institusi pendidikan. Itu yang penting. So saya belajar di situ. Di situ saya belajar macam mana buat kerja bersama pensyarah-pensyarah, bagaimana nak menulis dan sebagainya. So dalam tempoh 2 tahun tu saya setahun 6 bulan tu saya buat program untuk master tu, saya lengkapkan dan saya memperoleh sarjana ekonomi. So daripada sarjana ekonomi itulah saya mula mencari peluang iaitu mengajar di IPTS pada ketika itu, dan pada masa yang sama saya menyambung pengajaran PhD saya di UKM juga. So tapi apa yang menariknya, saya tahu bila kita nak jadi pensyarah ni, kita bukan hanya perlu ada ilmu, kita perlu ada kemahiran. So di situlah saya mula belajar 2 perkara, kemahiran untuk membuat research dan kemahiran untuk melakukan pendidikan. Dan dalam tempoh 3 tahun tu kita belajar juga macam mana nak buat networking, macam mana kita nak visiblekan diri kita di kalangan ahli akademik, bagaimana kita nak cari peluang dan ruang. But apa yang paling penting bila kita nak capai sesuatu, kita kena ada sasaran dan kita kena ada target. Sebab tu kalau lihat perjalanan saya tadi agak simple, nampak daripada degree pergi kepada master, pergi kepada PhD, nampak sangat simple. Tapi sebenarnya dah masa 10 tahun daripada mula-mula masuk degree sampai PhD saya habiskan dalam masa 10 tahun tu. Di situlah kita perlu ada banyak yang kena belajar dan kita kena ada perancangan. Banyak pelajar yang menyambungkan pengajian memang betul boleh habis dari segi untuk master, untuk PhD, tapi apa pengisian yang kita letak sepanjang kita mengikuti program tersebut, itu yang kita kena jelas. So kalau kepada adik-adik, katakan kepada student saya, bila you keluar, you kena tahu sama ada you nak pergi kepada dunia akademik ataupun you nak pergi kepada industri. Kalau dunia akademik, pendidikan sangat penting sebab itulah keperluannya. Tapi kalau you nak pergi industri, kita kena tengok apa keperluan industri tu. That's why your matlamat, your target sangat penting. So kepada semua tuan-puan, apa yang saya share tadi adalah journey saya, dan mungkin itulah proses-proses yang simple sebenarnya yang semua orang akan lalui. Proses yang sama tapi cerita yang berbeza. Apa pun buat yang terbaik. Okay, itu yang saya boleh share untuk hari ini kepada anda semua tuan-puan semua. Okay, good luck. Assalamualaikum. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Jamil. Saya adalah timbalan pengurus besar di sebuah syarikat Malaysia Railings dan Berhad, iaitu sebuah syarikat di bawah kerajaan Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk mengawal selia dan mengelola pembinaan projek ECRL. Secara ringkasnya, sekiranya saya ingin berkongsi berkenaan pengalaman saya mempunyai pengalaman lebih kurang 14 tahun sejak saya graduated from UiTM Shah Alam dalam bidang perakaunan, degree in accounting, di mana pengalaman 13 tahun secara ringkasnya merangkumi pelbagai bidang, iaitu external audit, internal audit,
dan juga finance. Dan pada masa yang sama juga saya juga telah mempunyai pengalaman menyertai syarikat-syarikat MNC dan firma perikawanan seperti KPMG, syarikat MNC seperti Sapura Kencana Petroleum, dan sekarang ni syarikat di bawah kerajaan iaitu Malaysia Rail Link Sdn Bhd. So indirectly for the past 14 years is a very fruitful kind of experience di mana saya telah menimba banyak ilmu and sentiasa belajar benda baru. Mana setiap pekerjaan yang saya lakukan tu saya akan make sure saya akan belajar sesuatu. Instead of kita following instruction daripada orang atas, saya akan make sure saya faham setiap kerja ataupun task yang telah dipertanggungjawabkan kepada saya akan memastikan saya akan belajar sesuatu yang baru. Dan dengan approach, that kind of approach, dia telah melonjakkan career saya dengan begitu cepat sekali. Dan sebagai contoh, saya telah berjaya memegang jawatan pengurus kanan pada usia 30 tahun dengan that kind of approach. Tapi pada masa yang sama, saya ingin tekankan di sini, untuk kita melonjakkan career kita mesti belajar every day. So tempoh pembelajaran tu tak pernah berhenti setelah kita tamat belajar. Tempoh pembelajaran tu sentiasa continuous. Sama ada melalui pekerjaan ataupun melalui sambung to further your studies dekat master or professional. Saya sendiri pun sebagai contoh, saya telah menamatkan pembelajaran saya dalam telah ditauliahkan sebagai chartered accountant oleh Badan Perikawanan SIMA yang berpusat di UK pada tahun 2021. Walaupun saya telah saya mempunyai pengalaman yang agak-agak banyak dalam bidang finance, tapi saya masih mementingkan ilmu baru untuk memastikan saya kekal relevan dalam sektor pekerjaan saya, dan untuk memastikan kita tak obsolete. The knowledge that we gathered all this while ni tak obsolete. So that's why saya bersetuju dengan apa yang telah disampaikan oleh doktor. Sekiranya kita ingin menyambung ataupun to further our studies, masa muda is the best time. Why? Because kita masih ada kudrat, kudrat orang muda, berbanding kepada bila kita dah berumur 40, 50, ataupun kita stick dengan degree, is not enough. Why? Because di bawah saya, kelolaan saya mempunyai lebih kurang 24 orang staff, di mana kesemuanya saya encourage untuk further dia punya studies. Why? Because that's the right thing to do, to make sure kita tak obsolete. Sebab persaingan memang sengit. Sometimes one of the issues yang saya hadapi dalam managing all this stuff ni, they intend to be complacent dengan apa yang dia ada. So dia tak nak improve diri, dia tak nak tambah baik, to invest dekat diri sendiri. What they are looking for is work-life balance. I'm not saying work-life balance is wrong. Work-life balance is good, but the definition of work-life balance ni varies based on the person, depending on the person. So my work-life balance doesn't mean it's jive with your definition of work-life balance. So we have to determine the definition of work-life balance ni based on our expectation, based on our standard. So kita jangan sesekali samakan our expectation dengan expectation orang lain. So itu yang saya selalu tekankan dekat staff-staff di bawah jagaan saya. Dan pada masa yang sama juga, I think lebih daripada 40% staff-staff di bawah jagaan saya ni adalah alumni UiTM. Sebab bukanlah saya ni seseorang yang bias, ataupun nak ada preferential in terms of which university yang I wanted to recruit. But to certain extent, I have to acknowledge
all the student ataupun staff yang produce by UiTM ni, dia ada age, dia ada sedikit kelebihan, dia ada kelebihan berbanding universiti lain. So it's something that we can be proud of. So and then balik kepada career saya tadi, saya sekarang ni one of the main task telah dibertanggungjawabkan saya, dipertanggungjawabkan kepada saya adalah untuk to manage all the fundraising exercise for this ACRL project, dan itu termasuk menguruskan term loan dan juga program-program sukuk dan bonds untuk projek ACRL. Dan kerja saya ni memerlukan saya engage dengan banyak bank-bank besar yang secara tidak langsung telah improve the communication and negotiation skill for me. So apa yang saya nak tekankan untuk program ECRL ni, kami banyak menggunakan suku. Why? Sebab suku is first of all is Islamic, and then at the same time there's a huge demand dekat market ni berkenaan suku. Sometimes macam sebagai contoh EPF one of our major investor dalam ataupun subscriber dekat suku ni, dia punya preference adalah suku, sebab the allocation for every fund manager di dalam sebuah industri ni, they have the allocation for Islamic instrument. So and then sometimes their allocation is more compared to the conventional. So that's why in terms of the attractiveness, in terms of the pricing, I would say suku is the way to go. And dalam masa yang sama juga, berbanding kepada instrumen fundraising yang lain, suku ni adalah sesuatu yang quite popular dalam fundraising exercise untuk projek-projek infra seperti MRT ataupun LRT. Why? Sebab suku berbanding dengan term loan, suku dia the principal settlement hanya akan berlaku pada at the end of the maturity period, berbanding kepada term loan, di mana term loan kita perlu selepas habis tempoh moratorium, kita perlu melaksanakan pembayaran balik prinsipal itu dalam masa 7 ke 10 tahun untuk make sure yang we are fulfilling the term loan punya agreement. So I think although in terms of theoretically term loan is cheaper compared to suku with regards to the financing cost, the overall financing cost, but in terms of the cash flow, suku is the way to go. So tu sedikit sebanyak berkenaan tentang task yang saya sedang buat tengah monitor sekarang ni. And kepada adik-adik yang sedang, if sekiranya adik-adik ingin mencari tempat praktikal, saya memang sentiasa pintu di MRL ni saya terbuka untuk menerima permohonan praktikal, sebab saya akan make sure particularly all the alumni daripada UiTM ini memberi kerjasama ataupun boleh memberi tunjuk ajar yang baik dalam make sure yang tempoh praktikal yang dibuat di syarikat ini akan menjadi lebih produktif kepada adik-adik. So insyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel di atas sesi perkongsian yang bermakna itu tadi. Semoga para pelajar dapat memanfaatkan segala ilmu daripada sesi perkongsian pada hari ini dan akan dapat menimba lebih banyak pengetahuan tentang fadilat membaca Al-Quran. Kita teruskan majlis dengan montaj pengumuman pemenang bagi pertandingan akhir Tasmik Surah, kategori Kewangan Islam, Syariah Kontrak serta kategori Mentor-Menti Cemerlang. Dipersilakan.
Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Diharapkan atas kemenangan ini, para pelajar dapat teruskan semangat untuk menerapkan kepakaran tentang bacaan Al-Quran di dalam kehidupan seharian. Dengan berakhirnya sesi perkongsian itu tadi, maka berakhirlah program Career Path Islamic Finance and Strategic Planning. Saya mewakili barisan ahli jawatankuasa ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk hadir ke program pada hari ini. Para hadirin diingatkan untuk mengimbas QR Code yang tertera dan mengisi Google Form kehadiran sebelum meninggalkan majlis. Yang baiknya datang daripada Allah SWT dan yang buruk datang daripada kelemahan kami sendiri. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li'abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna za'alna ma'al ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laza'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu lil kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kembali insya-Allah. Kali ini kita ingin mendengarkan bacaan Al-Quran sebelum daripada kita nak menemuduga ataupun nak tasmih rakan-rakan kita, rakan-rakan pelajar yang lain. Ada baiknya untuk kita memberikan penghargaan kepada ketua program Career Path ni, Islamic Finance and Strategic Planning ni, Saudara Muhammad Aiman bin Muhammad Nur, ketua program. Jadi ada baiknya kita memberikan peluang kepada beliau terlebih dahulu sebelum kita bertanyakan ataupun membuat tasmih ke rakan-rakan yang lain. Jadi supaya model ini menjadi contoh yang terbaiklah kepada rakan-rakan yang lain, insya-Allah. Kali ini ketika ini kita nak membuat sedikit tasmih pada surah Al-Mulk, Aiman, dalam surah Al-Mulk. Seperti biasa, kalau tasmih, ustaz akan membacakan satu ayat, kemudian pelajar akan mengulang ayat tersebut dan menyambungnya sehingga kita menyebut isyarat Astagfirullahaladzim, berhenti. Kita tidak akan menghabiskan satu surah lah ya, tuan dan puan. Baik, ustaz mulakan dengan ayat, kemudian Aiman akan ulang balik ayat tersebut dan menyambung sehingga ustaz diminta berhenti. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ulang, kemudian sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tanya Aiman, cuma Ustaz nak sentuh beberapa sebutan. Yang pertamanya sebutan huruf Sad. Thumma rji'il basar. Thumma rji'il basara karratain. Sad bukan Sad. Itu antara sebutan yang lain Ustaz rasa okey. Cuma daripada sudut dengung mungkin Aiman kena lebihkan sikit. Jangan cepat sangat. Thumma rji'il basar. Jadi dua perkara. Yang pertamanya dengung, yang keduanya sebutan huruf sad itu. Bagi Ustaz bacaan tadi adalah bacaan yang sangat bagus, sangat bagus. Cuma itu sajalah. Terima kasih banyak. Untuk saya sedari tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang dibacakan ialah surah yang pertama kan dalam juzuk yang ke-30. Alhamdulillah, surah Al-Mulk ini banyak kelebihan-kelebihan di mana yang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang dibawa oleh Rasul, para sahabat. Antaranya Rasulullah SAW menyebut seorang yang membaca suratul Mulk maka dia akan dilepaskan daripada azab kubur. Apabila dilepaskan daripada azab kubur, bermaksud dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bila dia lepas azab kubur, maksud dia tidak akan diazab. Bila tidak diazab, possibility dia untuk mendapatkan kerahmatan daripada Allah Ta'ala itu sangat luas. Maka cantik bacaan. Bacalah Quran suratul Mulk ini setiap malam, insya-Allah menjadi rutin kita yang pertama. Dan satu hadis yang lain, ada satu soalan orang biasa bertanya. Bolehkah kita membaca kepada ibu dan ayah kita yang telah meninggal dunia suratul Mulk sebagai dengan niat supaya Allah Ta'ala memberikan pahala kepada mereka? Yang pertamanya, membaca Al-Quran adalah sifat yang sangat bagus. Orang yang membaca Al-Quran ini maka dia akan mendapat pahala dan doa dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sebut dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Sungguhnya bila mati saja anak Adam ini, mereka akan terputus segala amalannya. Atau kemudian nampak apa dah? Once kita mati hari ini, ada sahabat Ustaz mati, ayah Ustaz telah meninggal dunia, ramai, kita pun akan pergi juga. Terputus segala amalan kita kecuali 3 perkara. Iaitu yang pertamanya sedekah jariyah, sedekatin jariyah, sedekah yang diberikan, yang berjalan, mengalir pahala dia. Yang kedua, ilmi yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aiman ajar orang lain, kawan-kawan tolong ajar orang. Walaupun ilmu yang boleh beri para semua orang, tak kisahlah ilmu apa. Tapi kalau ilmu agama, bahkan dia akan menjadi lebih lagi. Dan ketiga, doa daripada anak yang saleh, waladin salihin yad'ulah. Bagaimana kita nak mendapatkan orang tua kita itu di dalam kubur nanti, doa kehidupan dia cantik, kita doa. Sebab kita ini daripada anak-anak yang bila kita jadi saleh, maka doa ini akan diterima oleh Allah Ta'ala. Doa orang yang saleh, kita anak yang soleh sudah tentu akan mendapat perhatian daripada Allah Ta'ala. Nabi sebut SAW, anak yang soleh bila berdoa kepada ibu dan bapa dia, maka doa nanti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka bila kita baca Quran, kita baca surah itu, surah ini, dengan niat supaya Allah, bila ada pahala Allah, kau bagilah pada ayah dan ibu bapa dalam kubur ya Allah, maka insya Allah para ulama kata dia akan sampai kepada ibu dan ayah kita.
Kelebihannya sangat banyak. Kemudian Nabi ajar satu doa kepada kita. Beberapa doa lah, Ustaz sebut satu doa. Kita biasa sebut. Biasanya kita baca doa ini selepas tahiyat akhir sebelum kita bagi salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wahai Tuhanku, aku bermohon kepadamu ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah, ancaman, dugaan kehidupan dan kematian. Dan yang ketiga keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, daripada kejahatan fitnah dajjal yang sangat jahat. Keempat doa ini. Biasanya kita baca doa ini, sunat kita baca doa ini bila kita habis tahiyat akhir, innaka hamidum majid. Sebelum kita bagi salam, kita akan baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebelum kita memberi salam tahiyat kita, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Maka tanya kepada Aiman. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Terima kasih doktor. Terima kasih. Dan juga rakan-rakan.